mati dia bertobat. Kalau tak bertobat mati dalam keadaan dia membenci kepada adik-beradik je, jangan harap nak masuk syurga lah. Betul lah. Tersebut pula dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man kana lahu aqaribu du'afa wa lam yuhsin ilaihi wa yasrifu sadaqatahu ila ghairihi lam yaqbalillahu min sadaqatihi wa la yunsuri ilaihi yaumal qiyamah." Oh, ini lagi berat ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai keluarga yang lemah, siapa-siapa yang ada adik-beradik dia yang susah, yang susah, atau dia anak ramai. Kita sebut anak ramai ni sebab apa? Bila anak ramai ni baru sajalah. Kan? Memerlukan banyak perbelanjaan kan. Tu. Memerlukan perhatian. Tu. Nakal pula tu. Barang siapa yang mempunyai keluarga yang lemah, susah, fakir, miskin, tetapi dia tidak mahu berbuat baik kepada mereka itu. Dan kita ni yang hak senang ni tak mau buat baik kepada mereka tu. Tak mau bantu mereka tu yang susah tu. Bahkan memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Kita ada duit, kita boleh bagi sedekah, kita bagi dekat orang lain. Kita ada lah buah-buahan tu, kita ada. Tak mau bagi ke adik-beradik. Tak mau bagi dia, kita sanggup bawa pergi ke masjid, bagi kat orang lain, bagi kat orang masjid lagi baik lah. Adik-beradik kita tu ada, kita tak bagi makan. Siapa yang paling utama untuk kita bagi makan? Adik-beradik kita. Sebab tu kita kalau kita melangkah ke adik-beradik kita tak bagi dekat orang lain, kita bagi. Allah terima tak sedekah kita? Allah tak terima sedekah kita. Allah nak supaya kita ni mengutamakan adik-beradik. Hatta sebab tu kalau kita ni kita nak sedekah, kita kena cari orang yang paling dekat dengan kita. Maka Allah tidak akan terima sedekahnya. Dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kalau kita pergi, kita ada duit nak sedekah, kita sedekah ke orang jauh. Kita sedekah ke orang jauh. Adik-beradik kita ada, Allah tak terima sedekah kita. Allah tak terima, dan Allah tak tengok pun wajah kita. Allah tak sudi melihat wajah kita esok di hari akhirat esok. Maknanya kita tak akan boleh masuk dalam syurga. Susah. Jadi sebab tu semua perkara, selalu kita katakan, semua perkara kita kena buat berdasarkan ilmu. Bukan bila kita buat sembarangan, kita buat hantam. Orang kata sembrono kan. Kita buat sembrono kan. Kita boleh buat sembrono. Kita kena tahu rankingnya kepada siapa kita nak kita patut kita bagi. Kita nak buat makan kenduri, kita makan kenduri. Tuan-tuan, kadang-kadang kita bagi makan kenduri, kita terlupa adik-beradik kita. Kita panggil orang-orang lain tu. Kita suruh panggil orang-orang lain. Kerana kalau kita panggil, kita bagi makan orang lain, sedangkan adik-beradik kita sangat-sangat memerlukan. Dia pun orang susah nak makan kenduri. Kita panggil orang lain, kita ingat dapat pahala. Tak dapat pahala. Sebab kita mengutamakan orang lain yang sepatutnya adik-beradik kita lebih utama. Itu kan ketika mana Nabi SAW menyuruh supaya hendaklah kamu bersedekah. Satu peristiwa kan, Nabi kata kepada kaum perempuan, dia kata bersedekahlah kamu wahai kaum wanita. Dia kata wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu. Walaupun daripada perhiasan kamu. Kalau tak ada apa kamu nak sedekah, ambil perhiasan kamu, gelang kamu nak sedekah pun tak apa. Kalau tak ada sangat benda kan, sedekahlah kamu. Maka kata seorang perempuan Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dia pun balik rumah, dan dia ambil rumah, dia fikir macam mana kalau nak sedekah ni. Dia ambil lah barang kemas dia nak sedekah. Ni Rasulullah suruh sedekah ni. Dia kata sedekahlah kamu wahai kaum wanita. Walaupun kamu ambil barang kemas kamu sedekah pun tak apa. Lalu dia pun balik dia fikir nak sedekah. Lalu dia bertanya kepada suami dia, abang. Dia kata saya ni tengok, dia kata kalau nak pergi sedekah ni, dia kata tak ada orang. Abang macam mana dia kata nak bagi sedekah, kata abang paling miskin. Dia orang lelaki-lelaki seronok ni. Sebab tu dia kata, cuba pergi tanya kat Rasulullah, boleh tak dia kata saya sedekah je kat abang?
Saya ada barang kemas ni, saya nak sedekah ni. Kan? Rasulullah suruh sedekah ni. Boleh tak dia kata saya ni tolong tanya kepada Rasulullah, boleh tak saya nak sedekah saja dekat suami saya? Itu kat abang lah. Kan? Boleh tak seorang perempuan sedekahkan kepada suaminya? Lalu tanya kat suami dia kata, takkan abang nak pilihkan Nabi kot, malu lah bang. Kemaruk sangat lah. Dia kata, kamulah pergi tanya Rasulullah. Kamu telah tanya Rasulullah, boleh ke tidak seorang isteri bersedekah pada suami? Dah jadi isteri pun pergi jugalah. Dah pergi jugalah, dah suami tak mau. Biasalah kan, suami dia malu nak pergi benda macam ni. Isteri juga kan. Kan malu kan, tapi mau. Malu pun dia, ego pun dia kan. Jadi dia tak mau pergi. Tak apalah, si isteri dia mengalah, pergilah jumpa Nabi kan. Lalu bertanya kepada Nabi, boleh tak dia kata seorang isteri sedekahkan kepada suami? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata sedekah kepada suami itu mendapat 2 pahala. Bersedekah kepada orang lain dapat 1 pahala kan. Kan? Bersedekah kepada suami dapat 2 pahala. Kenapa? Sebab pertama pahala sedekah, yang kedua pahala hubung silaturahim yang baik. Dengar tu kan. Jadi maknanya 2 kali ganda pahala. Kalau kita sedekah kepada orang lain, tu kita bagi gitu saja, maknanya dapatlah pahala kita bersedekah. Tapi tak dapat hubung apa-apa lah. Sebab dia orang lain, dia tak kenal kita. Tapi kalau kita sedekahkan kepada suami kita, bila kita sedekah, pahala sedekah tetap dapat. Suami kita semakin sayang. Bila suami kita semakin sayang, maka kita dapatlah 2 kali ganda pahala. Maka sebab itulah disuruh supaya kita ni bersedekah kepada adik-beradik. Kan? Selain daripada dapat kita bersedekah itu kita dapat pahala, kita juga akan dapat pahala untuk menghubungkan tali persaudaraan, tali silaturahim. Betul digalakkan kita bersedekah kepada orang yang terdekat. Baik. Maka dia kata tadi, bahkan memberikan sedekah mereka itu kepada orang lain, maka Allah tidak akan terima sedekahnya. Kalau katakan adik-beradik itu ada yang miskin, tapi dia tak bagi, dia bagi ke orang lain, Allah tak terima sedekah sebab adik-beradik lagi utama. Sebelum kita sedekah kepada orang lain. Jadi kalau apa tu, jadi maknanya begitu juga benda-benda yang lain. Kadang-kadang kita nak buat kenduri kan, kita buat kenduri. Kita utamakan orang lain, adik-beradik sebelah rumah kita tak panggil. Adakah dikatakan sedekah yang tak baik? Maka itu juga kalau kita tengok orang bila sebut orang miskin, kita buat kenduri kadang-kadang panggil orang mai. Mari orang kaya mai rumah kita. Mari orang tauki mai rumah kita. Oi, orang kaya mari kita sambut. Oi, kita buat kenduri kahwin. Kita orang kaya mai, dia bawa duit keruk banyak. Tebal tengok tak sambut kosong pada muka. Orang kaya mai sambut dengan dia duit keruk kan. Mai pula tauki Cina pula kan. Tauki mai. No, salam kan. Jangan percaya sangat. Balik tengok sampul kosong. Kan. Dia tunggu orang kaya. Mari orang miskin diasingkan. Kan. Kalau kita mari orang miskin diasingkan. Ditempatkan untuk orang-orang yang kaya-kaya, tauki-tauki, tempat yang istimewa, makan bersama dengan pengantin, ayam golek belakang, udang-udang besar-besar. Yang VIP, tempat meja VIP, yang mai orang miskin diasingkan. Maka kata Nabi SAW, kalau majlis kenduri macam ni dia buat, maka itulah majlis kenduri yang maksiat. Inilah majlis maksiat yang tidak mendapat pahala. Habis itu ke mana? Hendaklah jangan kita mengasingkan antara orang kaya dengan orang miskin. Tu. Sebab apa? Sebab yang paling layak sekali makan kenduri ni, siapa dah? Orang miskin. Orang kaya dia makan jenuh mana? Sebut mana makanan. Semua dia pergi cari. Naik motor besar, naik kereta besar, bau pergi makan mana-mana. Sebut dah. Pulau Pinang. Okey, makan sana. Berani Gam, Johor, dia pergi sat sampai mana. Sekejap sampai. Orang kaya boleh makan mana-mana. Orang miskin ni tak berkemampuan nak makan. Maka sebab tu Nabi suruh kita lain orang miskin lagi utama. Pahalanya lebih besar. Apatah lagi si miskin itu adalah adik-beradik kita. Orang miskin tu adalah adik-beradik kita. Berganda-ganda pahala yang kita dapat. Oleh sebab tu kita kena set dalam kepala kita hari ni, apa yang aku nak bagi mesti kepada adik-beradik dulu. Sebelum kita bagi pada orang lain. Hatta
Kalau kita nak bagi takat zakat yang sikit-sikit nak bagi tu, boleh tak kita bagi kat adik-beradik kita? Itu yang lebih baik. Adik-beradik kita yang miskin, kita utamakan. Cari adik-beradik kita miskin-miskin tu. Kita bantu mereka. Maka dia kata apabila orang itu sama-sama pula fakir dan miskin, maka hendaklah dia memperhubungkan keluarganya dengan mengunjungi mereka itu di rumahnya dan bertanya hal ehwal mereka serta cuba membantu mereka dengan apa yang boleh sekadar kemampuannya. Habis itu kalau kita miskin juga, ya, orang tu miskin, kita miskin, sama-sama miskin. Macam mana kita nak hubung silaturahim? Dengan cara kita berbaik-baiklah antara satu sama lain kan. Kalau kita tak mampu nak bagi duit ringgit, bagilah apa kata-kata yang baik, doa-doa yang baik, mengunjungi antara satu sama lain. Yang penting kita hubungkan hubungan yang baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam. Hubungilah keluarga kamu itu walaupun hanya sekadar dengan bagi salam. Ni kenapa hak Nabi kata lagu ni? Sebab ada juga antara kita yang membenci kita. Adik-beradik kita ni kan. Kalau kita ni okeylah kita buat baik dengan dia, tapi dia tak mau buat baik dengan kita. Kan? Kita dah buat baik dengan dia, tapi dia tak mau buat baik dengan kita. Kita adalah memanglah kita bersalah dulu-dulu, ada gaduh-gaduh. Sekali kita dah minta maaf dah, tapi dia tak juga nak berbaik-baik dengan kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bisalam. Hubung silaturahim itu walaupun sekadar bagi salam pun jadilah. Cakap dengan dia tak mau kan. Kita panggil dia main rumah kita, dia tak mau main. Kita nak pergi rumah dia tak panggil kita. Tu kita masalah kan. Kita panggil abang, marilah rumah ni, saya nak buat makan-makan tengah hari, sama-sama kita makan. Dia tak main. Kita tunggu kok dia panggil kita pergi rumah dia. Dia tak panggil. Macam mana kita nak berhubung dengan dia? Maka Nabi kata hubung silaturahim itu walau sekadar bagi salam pun jadilah. Jumpa dia, assalamualaikum, kan. Dia kata waalaikumsalam, okeylah. Tapi kalau dia yang dengil lagi, assalamualaikum bang. Waalaikum. Boy. Dia pusing waalaikum kan. Dia tak jawab salam kita. Ada yang sampai tak jawab salam kita, punya keras kepala. Maka kata Nabi, cukuplah dikatakan silaturahim itu walau sekadar bagi salam jadi ya. Kita dapat bagi salam kat dia pun dah okey lah. Hang tak jawab pun tak apa. Yang penting apa yang kita buat tu apa yang disuruh oleh Allah. Maknanya kita kena bagi kita hubung silaturahim dia. Walaupun dia tak berhubung dengan kita. Sebab kita punya motif, kita punya tujuan bukan sebab kita ni kita bukan sayang sangat ke dia. Tapi kita nak masuk dalam syurga. Kan? Kita bukan sayang nak dia. Kita tahu dia tu memang keras kepala. Degil. Tak makan saman punya orang. Tapi kita kena pegang bahawa kita mesti nak masuk dalam syurga. Jadi sebab tu kita kena berhubung silaturahim juga. Jadi dia tak mau jawab apa, kita bagi salam. Assalamualaikum. Dia tak jawab apa? Assalamualaikum abang. Ya, tak apa. Kita telah pun dikira sebagai menghubung silaturahim. Walaupun dia tak jawab. Jadi maknanya kalau dia jawab okeylah. Jadi maknanya yang penting kita nak masuk dalam syurga. Dia tak masuk syurga, baby ke dia. Maka hubunglah silaturahim walaupun sekadar bagi salam. Adik-adik kita jauh tu, lama dah tak bercakap. Kita pun dapat nombor telefon dia. Ni, assalamualaikum bang. Kita tahu dulu masa dulu kita bergaduh dia dulu, lama kita bergaduh. Pasal ayamnya. Pasal ayam kat kampung kalau pasal ayam boleh bergaduh turun-turun. Kan? Ayam dia makan padi kita. Ayam dia makan padi kita. Lalu kita buah racun, ayam dia mati. Dah bergaduh besar nak bergaduh besar hanya kerana seekor ayam kan. Ataupun kambing dia makan pelam kita. Kita pula ambil parang tebas kaki kambing dia. Maka bergaduh turun-temurun. Maka dah lama, itu peristiwa lama. Masa kita kat kampung, masa kita jahil dulu. Tapi lah ni kita berhubung, dia tak mau sambang, tak mau cakap dengan kita. Kita bercari-cari nombor telefon dia, kita telefon dia. Assalamualaikum Pak Long. Waalaikumsalam, siapa ni? Saya nak makan Pak Long lah dekat Ipoh ni.
Aman lah, aman. Pup, dah tak telefon. Tapi kita telah pun menghubung silaturahim. Tak sempat dah kita nak kata minta maaf, tak sempat lah. Kan? Tak sempat nak kata buang yang keroh, ambil yang jernih Pak Long. Kan? Tak sempat nak kata, dah terus letak telefon. Maka kita dikira hubung silaturahim. Maka tu waktu dia kata hubungan silaturahim walaupun sekadar bagi salam. Kita tak apalah, kita mengalah dirilah. Kita beralah. Sebab apa? Kita nak masuk syurga. Sebab kita tak tahu masa kita, saat kita yang sangat singkat. Hak tua dah tentu dah, tak lama dah. Hak muda jangan rasa selesa. Banyak orang muda mati. Orang muda lagi banyak mati daripada orang tua. Orang tua pun tak tentu mati. Tak tentu mati cepat kan. Kadang-kadang orang muda dulu. Tentu orang yang sakit-sakit jantung. Tu dia katakan orang sakit jantung, ada satu dia orang ada sebut. Sakit jantung dia isap rokok. Sakit jantung lama lah, ada sakit jantung dia isap rokok. Sampai umur 70 tahun. Tak dia isap rokok, tak mati-mati lagi. Dia kata saya ni isap rokok ni, dia sakit jantung dah lama dah, tak mati lagi. Doktor yang rawat saya sakit jantung, umur 50 tahun dah mati. Doktor kata kat saya, dia kata pak cik jangan isap rokok, nanti cepat mati. Pak cik nak mati cepat? Kata pak cik saya nak berhenti rokok macam mana? Saya tak boleh berhenti. Kalau saya berhenti pakai saya tak boleh jalan, memusing kepala. Saya kena isap rokok juga. Doktor tu nasihat dia jangan isap rokok, nanti cepat mati. Padahal doktor tu dah mati dah. Yang dia ni dah umur 70 tahun, dia isap rokok, tak mati-mati lagi. Maka sebab itu semua apa tu ajal di tangan Tuhan. Kita tak tahu. Jadi kita kena buat apa persiapan. Kita kena buat persiapan rapi. Kita kalau kita mati, biarlah kita mati dalam keadaan kita ni Allah redha, iaitu hubungan silaturahim kita kena jaga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka hubunglah silaturahim. Siapa beriman kepada Allah, beriman tak ke Allah? Beriman. Beriman tak kepada hari kiamat? Beriman. Percaya tak ke Allah? Percaya. Percaya tak akan berlakunya hari kiamat? Percaya. Kalau betul hang percaya ke Allah, kalau betul percaya ke hari kiamat, hang mesti hubung silaturahim. Kalau hang tak berhubung silaturahim tu, saya duduk bergaduh lagi, makna hang tak beriman ke Allah tu. Gitu nah. Kalau hang betul tak ni masih lagi duduk bergaduh antara satu sama lain, maknanya hang tak beriman ke Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Kalau betul lah kita ni beriman kepada Allah, kalau betul lah kita percaya pada hari kiamat, sudah pasti kalau ada adik-beradik yang bergaduh, kita mesti berhubung balik. Cari balik adik-beradik kita, bercakap balik dengan adik-beradik kita, membantu antara satu sama lain. Sebelum kita bantu orang, bantu adik-beradik kita dulu. Kan? Sebelum kita bantu orang, bantu adik-beradik kita dulu. Tapi janganlah ambil hak orang lain bantu adik-beradik. Ada projek-projek apa yang patut-patut kita agih ke adik-beradik kita. Ya, itu tak betul. Kalau projek tu, itu hak orang ramai. Sepatutnya kita agih pada siapa? Itu hak orang. Itu hak orang lain. Kalau hak orang yang kita perlu agihkan, agihlah ikut sepatut mana yang kita agih. Ini kita kira hak kita. Sebab tu ada yang kata kan, sebab tu saya kalau projek saya semua baik kat adik-beradik saya. Itu tak boleh. Itu kroni. Itu tak boleh. Saya dia kata kalau ada jawatan-jawatan apa yang boleh saya agihkan, saya agih adik-beradik saya. Sebab saya sayang adik-beradik kata. Itu tak boleh. Itu hak orang. Itu kita kena agih-agihkan mengikut sepatutnya kita agihkan. Projek tu sepatutnya kita agihkan di mana-mana kita patut agihkan. Ni kita cerita ni duit kita. Duit kita yang kita ada ni, duit kita, kebun kita, buah kita banyak, buah durian banyak, ni mesti buah durian kan. Durian kita banyak. Kepada siapa aku nak sedekah? Yang ni, kita sedekah dekat adik-beradik dulu. Kan. Adik-beradik dah puas makan kan. Baru kita sedekah dekat orang yang lebih jauh, orang lebih jauh. Kan. Kadang-kadang orang suka cari jauh-jauh. Pasal apa? Dan ada satu hamba Allah, dia ada banyak, dia suka sedekah. Dia kata saya tak suka sedekah adik-beradik. Dia kata saya suka sedekah kat anak yatim. Kat anak yatim lagi bagus. Pasal apa dia kata gitu? Sebab dia pakai dia pakai otak, dia tak pakai ilmu. Dia hanya pakai logik akal, tapi dia tak pakai ilmu yang Allah bagi. Ilmu kita dalam ilmu Islam, dia suruh kita agihkan kepada orang yang terdekat yang kita terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada orang lain. Laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasila alladhi man idza qata'at rahimuhu wasalaha. Ni yang kita sebut tadi tu.
Bukanlah orang yang menghubungi keluarga itu, iaitu orang yang membalas perhubungan keluarganya. Tetapi orang yang menghubungi itu ialah orang yang apabila diputuskan keluarganya daripada memperhubunginya, dia lalu datang kepadanya untuk memperhubunginya. Dia kata, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah dia katakan hubungan silaturahim itu saling berhubung-hubung. Bukan itu. Kalau macam itu semua orang tahu. Ang datang rumah aku, esok aku datang rumah hang. Ang bah ni makan-makan di rumah aku, esok aku pula makan-makan. Kan? Ini semua orang tahu. Orang tak mengaji pun boleh. Kan? Yang ni tak ada masalah. Kan? Hari ni hang bagi aku berhutang duit, esok aku hang sesak, aku pula bagi hang hutang. Kan? Hang bagi aku makan kenduri, aku tolong. Esok aku pula bagi makan kenduri, hang mai tolong pula. Ini semua orang tahu. Bukan ini yang hak ditekankan. Yang ni sebab ini semua orang boleh. Yang tak bolehnya dia kata, yang orang tak sanggupnya ialah walakinnal wasil allazi man idza qata'a suraimuhu wasalah. Iaitu apabila orang putus, kita sambung. Orang putus, kita sambung. Dia tak panggil kita makan kenduri dia, dia tak panggil. Dia panggil kawan-kawan dia aja. Tapi waktu kita panggil dia mai. Kan? Dia tak mai, kita pergi hantar makanan kat rumah dia. Kan? Musim dia. Dia dekat dia di sana tu, dia tanam ni apa ni kat kampung. Dia jaga harta pusaka kat kampung. Ni berlaku dalam masyarakat kita. Dia jaga tanah pusaka. Ada pokok durian banyak. Dia jaga pokok durian. Bila main musim durian, dia tak panggil kita. Dia tak bagi tahu. Diam. Kita tanya dia, ada ke durian? Mana ada? Kecil-kecil lagi. Kecil-kecil lagi. Bila tanya, dah lama dah. Ada ke dan? Mana ada? Habis dah. Masa dulu dia kata masih kecil. Sekarang kita tanya, kita dah habis dah. Habis tu tak ada kain elok. Mana ada, semua mangkuk. Padahal bukan orang yang mangkuk, dia yang mangkuk. Dia tak panggil kita. Tapi main musim di sini, musim ipuh, musim buah dokong. Kita beli dokong 10 kilo, kita pergi hantar rumah dia. Kami dekat ipuh, musim dokong bang. Ni, saya hantar buah dokong. Kat kampung tak ada buah dokong. Ni, dokong. Kita beli kita hantar 10 kilo kat rumah dia. Ini dia katakan silaturahim. Dia tak panggil kita makan, tak apa, kita hantar istimewa untuk dia. Dia tak cakap dengan dia, kita pergi cakap dengan dia. Hari raya dia mai sini. Dia kita dengar cerita aja. Abang Long ada mai ipoh tu. Dia kata, abang Long ada mai ipoh tu pergi kenduri rumah kawan. Tak singgah ke rumah saya. Tak sempat. Dia mai kenduri kat ipoh pergi rumah kawan dia. Tak mari rumah kita. Kita terasa kecil hati kan. Abang mai jauh-jauh tak singgah rumah. Tak apa. Esok time kita pergi kat sana, kawasan sana, kita singgah rumah dia. Kita buat makanan istimewa untuk dia. Itu kita makan, kita buat, bukan sekadar kita pergi rumah dia, kita buat makanan istimewa untuk dia. Kita tahu abang kita suka apa, kita bawa pergi. Kita sedekah kat dia, sedap-sedap. Yang ni dia katakan hubungan silaturahim. Walaupun orang putih, kita sambung. Orang tak bercakap kita bercakap dengan dia. Dia tak tengok muka kita tengok muka dia, kita renung muka dia. Di sini dia katakan menghubung silaturahim. Siapa yang boleh buat macam ni? Inilah dia katakan sebagai orang-orang yang akan masuk dalam syurga. Betul tak? Yaqulullahu ta'ala, Anar Rahman wahyar Rahim. Faman wasalaha wasaltuhu. Waman qata'aha qata'atuhu. Berkata Allah Ta'ala, akulah Allah, Maha Pemurah, dan mereka itu adalah kerabat. Maka barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, nescaya aku akan menghubunginya. Dan barang siapa yang memutuskan tali persaudaraan, aku akan memutuskannya pula. Siapa yang berhubung silaturahim, maka Allah akan berhubung dengan kita. Kalau siapa yang putus silaturahim, Allah tak nak berhubung dengan kita. Lepas tu kita kan Nabi ingat kepada kita kan. Dia kata, man ahabba an yusatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa-siapa yang nak supaya rezekinya bertambah, siapa yang nak supaya umurnya panjang, falyasil rahimah, hubung silaturahim. Ini kita kena ingat. Bagi tahu adik-beradik kita, bagi tahu pada orang yang suka bergaduh. Siapa-siapa nak rezeki banyak, siapa-siapa nak umur panjang,
hubung silaturahim. Tengok, sebab tu saya selalu kata, kalau siapa-siapa yang rasa susah tu, hidup dia susah, rezeki payah, rezeki payah, kerja kena berhenti, gaji tak nak naik. Cuba bagi tahu dia. Cuba cek tengok ada tak putus silaturahim. Kalau siapa-siapa yang ada putus silaturahim, orang yang tak mau berkawan dengan adik-beradik ni, orang yang suka bergaduh adik-beradik ni, rezeki dia sempit. Cuba kita perhati tengok orang yang rezeki sempit ni. Sana gaduh, sini gaduh. Dia buat kepala degil keras kepala dia. Duk keras kepala dia. Omboi sombong dia. Ni, tak mau mengalah kan. Cuba tengok rezeki dia. Rezeki dia susah. Rezeki dia sempit. Cuba kita tengok orang-orang yang apa tu, orang yang pemurah, orang yang banyak duit. Orang yang banyak duit. Dia dengan adik-beradik dia. Maka sebab tu Nabi kata, siapa yang nak supaya rezekinya bertambah, siapa yang nak umurnya panjang, maka falyasil rahimah, hubung silaturahim. Berarti ingat satu cerita, satu kisah yang kita pernah sebut tu. Kisah Nabi Daud, Nabi Daud dengan Israel, kan? Kisah Nabi Daud dengan Israel. Nabi Daud satu hari datang Israel, jumpa Nabi Daud dengan Israel, dia bercakap, dia sembang. Dia berkawan. Israel ni malaikat apa? Cabut nyawa, kan? Nama Israel pencabut nyawa. Malaikat maut. Dia pencabut nyawa. Dia turun bersembang dengan Nabi Daud. Dia kata, wahai Nabi Daud. Dia kata, nanti minggu depan aku nak cabut nyawa si fulan tu. Aku nak cabut nyawa si fulan tu. Yang mana? Yang tu ni. Minggu depan aku nak cabut nyawa dia. Jangan beritahu dia tu. Lagi dia takut. Siang kat dia. Nabi Daud kata, okeylah, aku tak beritahu dah. Itu rahsia kita. Maka Nabi Daud start pada kata minggu depan nak mati tu. Nabi Daud sentiasa pergi hari ni, pergi jawab, ajak dia makan, ajak dia berzikir, ajak dia beribadat, ajak sembang-sembang. Bagi ni nak meninggal ni. Layan lebih sikit kan? Layan lebih sikit. Esok pergi jumpa dia lagi, sembang dengan dia lagi. Esok bersembang lagi dia kan. Jumpa, ajak dia berzikir, ajak dia bertaubat, ajak beristighfar. Lepas tu ajak makan-makan, bersembang kan. Sampai seminggu layan lah orang nak mati. Orang nak mati macam kita kan, ziarah orang nak mati. Macam mana? Bagi makan macam-macam, sedap-sedap. Sebelum ni tak pernah bagi makan pun. Mentah-mentah nak orang nak mati kan, bagi makan sedap-sedap. Baiknya. Dia nak mati. Sampai tempohnya. Hari yang berkenaan tu, dia kata hari yang mati tu hari Ahad. Tunggu pagi-pagi lagi. Nabi Daud datang tengok macam mana orang nak mati. Awal-awal datanglah tengok. Lepas tu sampai tengah hari tak mati. Tersagi kot. Sampai tak mati. Sagi ikut. Nak tengok kan, sembah semua, sagi ikut. Nak tengok macam mana dia mati. Sampai petang, sagi ikut. Tunggu malam kot malam. Malam tak balik dah, tunggu kan. Sampai dah pukul 11 malam. Ini kau 12 malam dah, kira hari esok ni, dah kira hari Senin ni, bukan hari Ahad ni. Sampai pukul 12 tepat. Tak pun main pun. Pukul 1, ni dah kira hari Senin lah, bukan hari Ahad. Kata hari Ahad. Tak mati lagi. Tunggu sehari, tak mati lagi. Tunggu lagi. Sampai setahun. Sampai setahun tunggu. Tak mati-mati. Lalu turunlah selepas itu Israel turun. Terus Nabi Daud tanya, wahai Israel, kamu kata itu nak tarik nyawa si fulan tu selepas seminggu. Dia dah lebih setahun dah lebih ni. Kamu lupa ke? Israel kata, mana boleh lupa. Allah perintah. Tapi dia kata, selepas aku berjumpa dengan kamu hari itu, dia sebab aku begitu, lepas aku beritahu kata Allah perintahkan aku cabut nyawa sekali-sekali tu pada hari Ahad tu. Selepas daripada tu dia telah pergi hubung silaturahim. Dengan ada satu adik beradik dia yang tak apa akrab, tak apa nak baik, lalu dia hubung, dia berbaik-baik. Maka bila dia berbaik-baik dengan adik beradik dia, Allah tambah lagi umurnya 20 tahun lagi. Kan? Allah tambah umur. Ialah zaman itu umur 1000 tahun kan. Zaman itu umur 1000 tahun. Bukan macam kita, umur kita 60 tahun kan. Zaman itu umur 1000 tahun. Maka Allah perkenankan untuk ditambah lagi 20 tahun lagi. Jadi maknanya orang-orang yang hubung silaturahim ni Allah akan panjangkan umur. Jadi siapa-siapa yang rasa yang duduk sakit, yang rasa macam nak mati dah tu, aku ni tak lama ni. Aku rasa tak lama ni. Hubung silaturahim. Mana cara adik-beradik kita duduk bergaduh tu, kita berbaik-baik semula.
Kita cari balik, telefon dia balik. Mudah-mudahan hak sakit kita pun jadi sembuh. Sebab tu Allah nak panjangkan umur ni macam-macam cara. Ada yang Allah panjangkan umur dengan cara masa dia dipanjangkan. Ada yang orang yang panjangkan umur tu, maksudnya sakit dia tu, dia hidup dalam keadaan selesa. Dia hidup dalam keadaan selesa. Dia tak sakit, kan? Dia tenang, relax. Dulu-dulu dia serabut. Maka Allah nak panjangkan umur ni, maksud di situ ialah Allah selesakan kehidupan dia. Dulu dia serabut, sekarang tak serabut dah, relax, tenang. Tak tahu lah pasal apa aku tenang je hari ni entah. Kan? Rasa tenang. Oh, mungkin semalam aku dah baik dah, aku bermaaf-maaf dengan kakak sulung. Hari ni kita rasa tenang. Hari ni dia kata Allah nak panjangkan umur kita tu. Kita rasa seronok, kita puas. Tuan-tuan pernah rasa tak? Bila kita bermaaf-maafan, kita rasa puas tau. Oh, puas rasa. Kita senang, rasa tenang, seronok. Maka Allah tambahkan rezeki kita. Ya, siapa-siapa yang nak rezeki tambah dan umur panjang, fal yasir rahimah, kata Nabi, maka hubunglah silaturahim. Jadi sebab tu kita ni kita kena cari jalan macam mana kita nak menyambung silaturahim antara satu sama lain. Maka dia berkata Allah Taala, akulah Allah Maha Pemurah. Kan Allah tu dia bangga diri dah. Allah kan bangga diri, Allah kan sombong diri. Sebab layaklah Allah tu sombong sebab Allah pencipta, kan? Sombong sebab kita dicipta. Allah boleh sombong. Orang kata Allah tu sombong. Memang betul Allah sombong. Allah bongkak. Betul Allah bongkak. Sebab apa? Sebab dia pencipta. Dia maha tinggi, dia maha agung. Dia bolehlah sombong. Kita mana boleh sombong? Sebab kita dicipta. Kita ni makhluk, serba-serbi kurang. Kita serba-serbi mengharapkan orang. Mana boleh sombong? Mana boleh bangga diri? Allah tak apalah bangga diri. Dia yang bagi segala-galanya kat kita. Baik. Dengan bangganya. Dia kata, akulah yang maha pemurah, kata Allah. Dalam hadis Qudsi. Dan dia kata mereka itu adalah kerabat. Orang-orang yang menghubung satu rahim. Maka barang siapa yang menyambung tali persaudaraan, siapa yang berbaik-baik antara satu sama lain, akulah yang akan menghubunginya. Aku yang akan berhubung dengan dia. Dan barang siapa yang memutuskan tali persaudaraan, siapa yang bergaduh adik-beradik, aku akan putuskannya pula. Aku akan putus hubungan dengan dia. Tuan-tuan, kalau Allah ni berhubung dengan kita, Allah sayang dengan kita, apa yang kita dapat? Kita angkat tangan, ya Allah, tolong aku, ya Allah, Allah terus bagi. Kalau kita ya Allah, tolong aku, ya Allah, nak rezeki tambah, ya Allah, Allah terus bagi. Ialah kekasih dia, yang orang yang Allah sayang. Tapi kalau kita ni putus silaturahim, Allah pun tak suka kita, Allah putus dengan kita. Maka bila kita minta sesuatu, tuan-tuan, sebab tu kadang-kadang kita, orang-orang yang tak berhubung dengan Allah, dia rugi. Bila kita mohon dekat Allah, Allah mohon kita. Kalau kita merayu ke Allah, Allah rayuan kita. Sebab tu kita rugi lah. Jadi sedangkan Allah tu dekat dengan kita. Kita nak kena berhubung dengan Allah. Jadi macam mana Allah berhubung dengan kita? Mohonlah apa saja. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah ke aku akan bagi bila kita berhubung dengan Allah. Jadi cara-cara macam mana kita nak berhubungnya? Kita pun hubung satu rahim. Baik. Suatu riwayat daripada Abu Hurairah. Ni baca cerita ni. Pernah dengarlah cerita ni. Bahawa sekali peristiwa sedang dia lagi duduk-duduk membicarakan tentang pengajaran Rasulullah. Abu Hurairah mengajar di dalam satu kelas. Dia mengajar. Duduk-duduk membicarakan tentang pengajaran Rasulullah. Tiba-tiba dia berkata, Abu Hurairah kata, aku akan sempitkan sesiapa yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Dia kata, aku akan sempitkan orang-orang yang menghubungkan silaturahim. Kecuali orang tersebut harus pergi daripada sini. Maka dia kata, siapa, dengan bahasa mudahnya, siapa-siapa yang ada putus silaturahim, sila keluar. Dia kata dalam majlis ilmu dia. Dalam majlis ilmu dia kata, siapa-siapa yang ada putus silaturahim, sila keluar. Maka dalam hal tersebut, tidak ada siapa pun yang keluar pergi. Siapa pun tak keluar. Siapa nak pergi, kan? Dia kata, siapa yang ada putus silaturahim dengan adik-beradik, sila keluar. Atau bahasa kita kata apa? Boleh block. Siapa yang nak pergi? Semua diam, kan? Semua diam. Melainkan seorang pemuda yang duduk di tempat yang terpinggir. Ada seorang pemuda duduk tepi tu. Duduk tepi sekali. Lalu dia kata, maka dia keluarlah. Yang dalam hadir majlis itu, dia kata, lalu keluarlah pergi. Melainkan seorang pemuda yang duduk di tempat yang terpinggir sekali daripada kumpulan yang hadir dalam majlis itu. Kecuali ada seorang pemuda, dia keluar. Pemuda itu lalu mendapatkan makciknya. Dia berkeluar, dia pergi cari makcik dah.
Kerana itu dia telah meninggalkannya berapa tahun lamanya. Yang kerana sebab dia ni tak bercakap dengan makcik itu dah lama. Dan dia pun membuat perdamaian dengannya. Balik-balik dia pergi jumpa dengan makcik dia. Dia pun minta maaf dengan makcik dia. Sebab Abu Hurairah kata tadi, dia kata siapa yang putus adik-beradik, putus silaturahim dengan adik-beradik, bergaduh dengan adik-beradik, sila keluar. Sila keluar daripada majlis ilmu. Jadi dia tak ada jalan lain, dia fikir-fikir tak apalah, keluarlah. Keluar untuk settlekan masalah ni, dia jumpa makcik dia tahulah sebab Abu Hurairah ni seorang dia dapat agak atau kita kata macam dia ada wali dia sebagai wali Allah sebagai wali Allah, dia ada karamah, dia tahu Maka makciknya lalu bertanya, apakah yang menyebabkan engkau bertukar sikap wahai anak saudaraku? Pasal apa hang lain macam ni? Tidak, hang ni degil sungguh. Hari ni hang mai tiba-tiba minta maaf kat makcik pula ni. Lalu dia pun menjawab oleh muda itu, sebenarnya aku pergi duduk dalam majlis Abu Hurairah, si teman Rasulullah itu. Aku duduk bersama majlis ilmu Rasulullah, iaitu majlis ilmu Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah itu ialah sahabat Nabi, dia kata. Lalu dia berkata, aku akan menyempitkan terhadap sesiapa saja yang memutuskan hubungan dengan keluarga. Kecuali jika dia bangun daripada majlis guru ini. Sebab itu aku bangun dan aku mengambil keputusan untuk datang kepadamu. Sebab Abu Hurairah warning supaya boleh keluar daripada majlis ini. Siapa-siapa yang putus silaturahim, betul lah dia kata saya datang minta maaf kat makcik. Maka berkatalah makciknya kepadanya, sekarang dia kata bangunlah kamu dan pergilah ke serta tanyakan kepadanya. Tanya kat Abu Hurairah, mengapakah begitu? Maka pemuda itu pun segeralah kembali kepada Abu Hurairah dan beritahunya cerita yang berlaku antara dia dengan makcik itu. Lalu bertanya kepadanya, mengapakah orang yang memutuskan silaturahim itu tidak boleh duduk bersama-sama dengannya? Makcik saya tanya, makcik saya tanya, tuan, dia kata makcik saya tanya. Dia kata, kenapakah orang yang putus silaturahim itu disuruh keluar daripada majlis ilmu? Kenapa? Maka berkata Abu Hurairah, bahwasanya dia kata dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Abu Hurairah, dia kata aku pernah dengar Rasulullah pernah kata. Apa kata Nabi? Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun ke atas sesuatu kaum yang ada padanya orang yang memutuskan silaturahim. Rahmat Allah tak akan turun di mana-mana yang ada di dalamnya ada orang yang putus silaturahim. Siapa-siapa mana-mana kumpulan, mana-mana majlis yang ada orang dalam tu yang putus silaturahim dengan orang, dengan adik-beradik dia, rahmat tak turun. Kasih sayang Allah tak turun. Sedangkan kita semua ni mengharapkan rahmat Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap ketika, setiap waktu Allah turunkan berapa rahmat? 1000 rahmat merata. Seluruh satu dunia zub turun 1000 rahmat. Tuan-tuan tahu 1000 rahmat ni kepada siapa yang paling banyak? Siapa tahu? 1000 rahmat zub turun 1000 rahmat ni, kasih sayang Allah turun 1000 rahmat, 999 rahmat tertumpu kepada majlis ilmu. Kan? Sentiasa kalau ada majlis ilmu, zub merata 999 rahmat untuk majlis ilmu antara orang yang mengajar dan orang belajar. Satu rahmat lagi, kongsi ramai-ramai orang yang sedang beribadat, sedang zikir, sedang semayang, sedang puasa, rahmat Allah satu je. 999 rahmat untuk majlis ilmu. Jadi maknanya rahmat Allah paling besar di majlis ilmu. Tiba-tiba dalam majlis ilmu itu ada orang yang putus silaturahim. Tak layaklah dapat rahmat kita semuanya. Rugilah kita. Katakan kita ada seorang daripada antara kita yang ada putus silaturahim dengan adik-beradik kita. Ada dia ni menyebabkan rahmat tak turun kat kita semua. Rugilah kita. Maka tak turun rahmat kat kita, rugilah kita. Maka sebab itu Abu Hurairah kata, siapa yang ada putus silaturahim sila keluar. Maksudnya macam mana? Maksudnya apa? Oh, kalau gitu dia kata esok minggu depan aku tak nak pergi lah majlis ilmu. Pasal apa? Aku ada gaduh dengan adik-beradik. Bukan lagu tu. Jangan Nabi nak beritahu ialah kalau hang dah tahu hang putus adik-beradik yang rahmat tak turun, pergi bercakap dah balik kan. Telefon balik, bermaaf-maaf antara satu sama lain. Sebab bukan dalam majlis ilmu saja Allah tak turun rahmat. Kita balik dalam rumah kita.
Kita duduk dalam rumah kita. Rahmat dan turun, kita harapkan rahmat turun dalam rumah kita. Tiba-tiba rahmat tak turun. Pasal apa? Kita lah bergaduh dengan adik-beradik kita. Allah tak turun rahmat kita. Kita pergi sembahyang. Kita pergi sembahyang Jumaat di masjid kan. Lepas tu Allah turunkan rahmat dekat masjid tu. Untuk berdapat rahmat. Dengan kerana adanya kita, Allah tak turun rahmat. Satu masjid tak dapat rahmat. Pasal apa? Sebab kita. Maka sebab tu apa nak jadi? Sebab tu aku tak nak pergi masjid. Ini alasan yang paling karut. Tu aku tak nak pergi masjid. Sebab aku ada putus rahim. Aku kesian kat orang. Tak dapat rahmat. Bukan lagu tu kalau dah yang tak dapat rahmat, hampir bermaaf-maafan lah antara satu sama lain. Nak bermaafan macam mananya ustaz, dia tu tengok saya apa tak mau. Kan kita kata tadi, silu arhamakum walau bisalam. Hubung silaturahim itu walau sekadar bagi salam jadilah. Kan? Kita pun kita lewat lah. Ni Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ni? Pak Long ni? Ya Pak Long ni. Ni saya ni Man. Dia tahu. Kita dah dikira berhubung silaturahim. Jadi maknanya kita cari jalan macam mana kita nak menghubung silaturahim. Dan mulai hari ini juga, kalau ada peluang-peluang kita nak bantu, bantulah adik-beradik kita. Walau sekalipun, katakan ada juga berlaku, kita pernah dengar berlaku, ada satu ketika tu, satu hamba Allah tu, dia nak pergi umrah. Dia dah bayar, dia nak pergi umrah dah, dia ready nak pergi umrah dah. Dia ada tanda, dia dah siap dah. Dia booking hari lah untuk sekeluarga dia nak pergi umrah. Tiba-tiba apa tu, dia punya pak saudara dia kebakaran. Rumah terbakar. Sekeluarga tak ada apa. Sepinggang habis semua, kenderaan dah habis semua terbakar. Duit apa pun tak ada. Terpaksa menumpang di rumah dia. Dia nak pergi umrah. Apa pernah dengar cerita ni? Dia nak pergi umrah, tumpang rumah dia. Ketika dia nak pergi umrah tu, dia beritahu pak cik dah, saya nak pergi umrah ni, saya nak kosongkan rumah ni. Pak cik pergi cari tempat lain dah. Allahu akbar. Ni sepatutnya usah katakan nak suruh halal keluar. Sepatutnya yang mana lagi utama? Nak pergi umrah ke utama ke? Nak gunakan duit tu untuk pembiayaan ini pak cik? Sepatutnya tak apalah dia tak pergi umrah pun tak apa. Umrah ni sunatnya. Patutnya gunakan duit tu untuk bantu pak cik tu. Pak cik rumah habis, rumah terbakar. Patut dia gunakan duit tu, tak apalah pak cik, saya bagi kat pak cik 10,000. Untuk mulakan nak buat nak repair rumah ke apa, sementara nak dapat bantuan dan sebagainya, buatlah dulu. Saya tak apalah, saya tak pergi umrah tak apalah. Bagi. Sepatutnya. Jadi sebab tu kalaulah kita ni kita nak buat benda-benda sunat, benda-benda yang lebih utama kita abaikan. Kita takut Allah tak bagi rahmat kat kita. Maka sebab tu ini pentingnya kita mengaji kan, supaya kita tahu mana yang lebih kan. Ada kita nak utama benda-benda yang sunat, kita nak bersedekah utamanya atau umpamanya, ataupun kita nak utamakan adik-beradik kita yang memerlukan bantuan. Sebab tu patutnya kita utamakanlah adik-beradik kita yang perlukan bantuan. Siapa-siapa nak masuk dalam syurga lah, baru kita akan dapat rahmat daripada Allah kan. Jadi sebab tu kita ni kena tahu daripada masa ke semasa. Jadi mudah-mudahanlah kita ni tuan-tuan, tuan-tuan. Jadi kita kita tengok mengenai dengan apa tu tuntutan yang dipakai oleh Allah supaya kita laksanakan untuk dia beradik kita. Tengok balik, cek balik, ada tak adik beradik kita ataupun tu sebab sakit hati, sebab dengki, marah, sebab dendam, kita hilangkan semua tu. Sebab kita punya aim kita satu je, nak masuk dalam. Bila kita nak masuk syurga, tak kisahlah mati esok kah, mati tahun depan kah, buku lagi, kalau terbuku lagi, mati kita pun kita tak boleh masuk syurga. Bila kita takkan boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Mati esok la ilaha illallah, kita tak boleh jawab, tak nak sebut kalimah la ilaha illallah. Seperti mana kita sebut itu Al-Qamah pun dia tak layak masuk dalam syurga lah, sebab dia derhaka pada maknya. Maka dia tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah sampailah mak dia ampunkan dia, baru dia sebut kalimah la ilaha illallah. Demikian juga putus silaturahim yang kalau kita tak dapat keampunan Allah, tak sambung balik, mungkin kita tak akan dapat sebut kalimah menghubung silaturahim, insya-Allah. Takat tu ada yang nak tak nak clear ya. Orang yang langsung tak ada hubungan
Ya. Baik, yang tak ada hubungan perut, tak ada hubungan rahim. Kan kita kata sebut tadi, silaturahim itu hubungan satu perut. Maka setengah ulama kata termasuk dia katakan silaturahim yang kita nak kena jaga ni. Setengah ulama kata untuk yang seperut tu itu dikatakan silaturahim hubungan satu rahim. Tapi setengah ulama kata termasuk juga yang kita nak kena jaga ialah yang bukan satu perut. Iaitu termasuk juga asalkan dia tu orang Islam. Sebab kata Nabi, al-muslim akhul muslim. Orang Islam tu saudara kepada orang Islam. Maka tak bolehlah kita nak menyakiti dia, tak bolehlah kita nak putus hubungan dengan dia. Maka atas alasan, maka kata Nabi, nak kata la yahillu li muslim ay yahjuru akhahu fawqa thalathati ayyam, yang kita sebut awal tadi. Tak halal bagi seorang muslim tu tak bercakap dengan saudaranya. Saudara tu saudara mana? Adakah adik-beradik seperutnya? Tak. Termasuk saudara orang yang Islam. Tak halal bagi seorang saudara itu tak bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tak bercakap dengan jiran tu lebih daripada 3 hari. Setiap hari berdosa. Tak kena hubung balik. Macam mana hubung balik? Bagi salam. Bagi salam. Sama ada dengan jiran ke, dengan siapa-siapa ke, yang bukan jiran ke tu jauh, duduk jauh. Walaupun jauh dia tu adalah orang Islam. Yang makna kita kena berhubung dengan dia. Tak boleh kita nak putus. Wallahu a'lam. Saya nak tanya, kalau kita ada beradik, kita bagi adik-beradik kita sikit dah setiap bulan, boleh kita bagi orang lain pula? Tak boleh. Kalau kalau adik-beradik kita yang memerlukan. Kalau adik-beradik kita semua kaya-kaya dah, adik-beradik kita semua kaya-kaya macam kita. Macam kita. Semua adik-beradik kita kaya-kaya macam kita. Maka boleh tak kita bagi kepada orang lain yang bukan adik-beradik kita? Tak apalah, bolehlah kita bagi. Sebab adik-beradik kita dah kaya. Tapi kalau adik-beradik kita masih memerlukan, kita kena utamakan adik-beradik kita. Walaupun begitu, walaupun adik-beradik kita dah kaya, tapi jadi maknanya kita bolehlah bagi bantuan tu kepada orang lain. Maka adik-beradik kita ni, hubungan kita dengan cara lain pula lah. Bukan cara memberi sesuatu, bukan dengan cara bercakap dengan baik, berhubung dengan dia. Perhubungan yang baik. Allah Allah. Okey. Nah. Adik-beradik memang susah lah. Ya. Bagi bulan-bulan. Ya. Sementara kita bersedekah ke lain. Ya, okey, terima kasih. Tu baru faham dah. Kita bagi tiap-tiap bulan dah, bagi tiap-tiap bulan. Bagi tiap-tiap bulan bagi 200. Tiap bulan bagi 200, kan? Dia hajat dia telah pun kita sampaikan. Lepas tu kita nak bersedekah pula dekat anak-anak yatim. Tak apa. Ya, sudah. Kita bagi adik yang memerlukan, susah kan. Dia ada susah lah, tapi kita bagi bantuan, kita bagi duit bentuk modal untuk dia kan. Dia ekonomi. Tapi dia malas tak? Baik. Tu bagus tu. Itu soalan bagus. Kadang-kadang kita tengok kita bagi dekat orang, dia tu malas. Memang itu yang jadi masalah. Kan? Kita nak bagi kat seorang tu, dia tu aku bagi malas nak bagi dia. Dia tu jenis pemalas kerja. Tuan-tuan rahimakumullah. Kan? Sebab tu saya selalu kata, ulama pun sebut bahawa kita bagi sesuatu itu bukan pasal kita nak bagi dia tu nak bagi dia tu seronok, nak bagi dia tu senang. Kita nak bagi sesuatu tu sebab itu adalah perintah Allah yang kita nak kena bagi, yang kita nak kena buat. Kita bagi kat dia, sama ada dia terima kasih ke tak terima kasih, kita tetap dapat pahala. Sama ada dia tu dia senyum atau tidak, kita tetap dapat pahala. Sebab tu jangan pula kita fikir aku tak nak bagi kat dia tu. Dia tu bukan tahu reti ucap terima kasih. Dia tu pemalas. Itu bukan persoalannya. Bila kita nak bagi, kita bagi sekadar mana kita nak bagi, sekadar mana kita mampu, supaya kita nak dapat nak dapat rahmat di sisi Allah, sebab kita nak berhubung dengan dia tu. Tapi bukan semestinya kalau kita bagi tu maka menyebabkan dia tu kaya, dia tu senang. Sebab apa? Sebab kalau Allah nak suruh kita bagi tu sebab supaya kita dapat bantu dia. Betul kan? Kalau kita bagi sesuatu itu, Allah perintah kita bagi itu sebab supaya kita dapat bantu dia. Tuan-tuan, kalau Allah nak bagi bantuan kat dia, tak payah suruh kita Allah boleh bagi dia kaya. Bangkit esok, tengok bawah tu ada duit, bawah ni ada duit. Allah boleh aja bagi dia kaya. Bukan Allah nak suruh kita bagi itu supaya dia tu jadi senang, dia tu jadi elok, supaya dapat kita tolong dia. Bukan. Sebab kita ni, sebab kita bagi, sebab kita nak pahala. Kita bagi, kita nak hubung silaturahim. Kita bagi, kita nak masuk surga.
Lepas tu tengok dia miskin. Dia miskin, kita bagi juga. Kata dia. Kita bagi tu sebab kita nak bagi. Sebab Allah suruh kita bagi. Macam kita bagi salam kat orang. Aduh, aku malas bagi salam kat dia sebab dia bukan jawab. Tak, jangan macam tu. Kita bagi salam. Hang tak jawab, itu hang punya pasal. Sebab kita nak buat bagi salam, kita nak dapat pahala. Dia tak jawab, tak apa. Kita tetap dapat pahala. Kita masuk bagi salam juga, Assalamualaikumnya. Dia tak jawab. Tak apa, kita tetap dapat pahala. Bukan pasal, aku bagi salam kat dia sebab dia bagus lah. Tak, bukan pasal dia bagus. Sebab kita bagus. Kita bagi sedekah sebab kita bagus. Kita bagi salam sebab kita nak pahala. Kita bagi bantuan pada dia sebab kita nak hubung silaturahim. Dia tu malas. Itu bukan persoalannya. Dia malas. Tapi kita akan bagi. Kita buat kebaikan sebab Allah perintahkan kita buat kebaikan. Ya Allah. Allah Allah. Okey, nah. Saya nak tanya. Saya macam saya ada abang. Dia ni selalu buat macam ada kenduri kahwin, tapi dia tak pernah jemput adik-beradik. Tapi saya bagi tahu dengan adik-adik saya, kita pergi saja tapi jangan makan, sebab kita nak bagi tahu yang kita menghormati dia sebagai adik-beradik kita. Pergi sahaja. Tunjuk muka je lah, sedekah, bagi sedekah apa semua, tapi jangan makan sebab dia tak jemput kita ke majlis dia. Jadi kita berjumpa saja dengan adik-beradik. Bila orang ada kan, kita pun tak makan, dah makan je kat situ. Baik. Dia kalau katakan, kalau kita orang tak pergi, kita pergi kan. Kita pergi. Saya selalu buat begini ya. Kadang-kadang sebelum kita jawab soalan tu kan, kadang-kadang ada juga jiran kita, dia lupa nak panggil kita. Dia lupa panggil kita. Kita pun pergi jumpa. Kita jumpa, Assalamualaikum. Saya ni dipanggil tak ni? Panggil sila makan. Dia kira panggil tu. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Dia bagi kita, silalah makan, panggil jemput. Boleh makan tu. Demikian apatah lagi adik-beradik kan. Ni kami main ni, walaupun tak dijemput, kami main juga. Dak jemput main, sila makan. Boleh makan tu. Kan. Jadi maknanya ini dia katakan orang yang bertolak ansur. Kan, kita merendah diri, tak apalah kan, demi kerana hubungan adik-beradik tu kita pergi ni, Abang Long tak panggil saya datang juga ni, Abang Long terlupa panggil saya apa kan, kita merendah diri kan, Abang Long terlupa panggil saya, dah tak apa, saya sila makan, kita pergi makan lah. Maknanya itulah dikatakan jemputan, dia panggil tu kan, adik-beradik. Sebab apa? Sebab Allah perintah supaya kita menghubung silaturahim. Kalau kita tak pergi sampai bila-bila tak maka kita tak panggil, dia tahu kita tahu dia tak panggil kita pergilah. Kita pergi tahu ni, abang tak terlupa panggil saya. Lupa lah. Bila dah habis majlis tu, adalah adik saya yang bagi tahu dia, abang sebenarnya abang tak jemput pun kami sebenarnya masa majlis tu. Dia rasa terkejut lah, betul ke? Betul. Habis tu dia tak minta maaf. Kali kalau ada kenduri pergi je. Kami kata macam mana maunya, kita tak dijemput, makan pun tak boleh kata. Lebih baik kita berjumpa kita awal. Jangan kita bagi tahu selepas, sebenarnya semalam kan kami tak dijemput. Jangan. Kita pergi terus bagi tahu, sebenarnya saya tak jemput ni. Bolehkah saya makan bang? Kalau kita nak supaya benda tu jadi baik, kalau kita nak supaya benda tu jadi harmoni, kan? Kita terus jumpa dia, kata bang sebenarnya saya tak dijemput malam. Jadi hari ni bolehkah saya makan ni? Boleh. Adik abang boleh. Mungkin dia hipokrit, tak kisah dia hipokrit lah, tak kamu lah kan. Tapi apa yang penting dia panggil kita kan. Silalah makan. Alhamdulillah, tak apalah kan. Tak apalah, saya tetap nak bagi juga rumah abang. Saya teringat abang ni, abang saya. Kan? Maka dia panggil kita. Maka kita makanlah. Dia panggil. Sebab kita ni nak cari jalan. Kita bukan nak cari jalan sengketa. Kita nak cari jalan baik kan. Maka kita datang daripada dia, sebelum makan tu kita datang. Supaya dia sempat bagi kita panggil makan. Jangan kita datang selepas dia panggil. Selepas dia kenduri, buat dia tekilan. Buat tekilan tak jadi harmoni juga. Dah habis orang balik pun kita datang. Sebenarnya saya tak datang sebab saya tak dipanggil. Dia pula tekilan. Allah, tekilan. Tak harmoni juga. Datang awal-awal. Datang awal, bang saya ni tak panggil ni, bolehkah saya datang? Dia kata boleh. Akan datang keharmonian itu. Dia maknanya kita nak cari jalan harmoni. Jangan kita cari jalan sengketa. Jadi mudah-mudahan dengan cara tu kita akan dapat pahala yang lebih. Sebab kitalah yang punca membawa kepada keharmonian. Cari jalan macam mana menjadi harmoni. Jadi wallahu-a'lam. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.